Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bi nurika ihtadaitu wa bi fadlika istaghnaitu wa bika asbahtu wa amsaitu. Zunubi baina yadayka nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amma ba'du. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, malam ini insyaAllah biiznillah kita menyambung bacaan kitab kita Jangan Melampaui Batas pada muka surat 217, baris yang pertama daripada atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnul Jalad rahimahullahu ta'ala berkata, saya telah melihat suatu pemandangan yang haram untuk saya lihat. Maka salah seorang yang saleh berkata kepadaku, apakah kamu melihat sesuatu yang haram? Demi Allah, engkau pasti akan mendapatkan bekasnya, walaupun waktu ini telah berlalu. Setelah beberapa waktu berlalu, hilanglah semua hafalan Al-Quran yang saya miliki. Perkara ini diceritakan oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, di mana ini suatu kisah bagaimana kesan perkara-perkara yang haram dalam kehidupan ini bila dilakukan oleh manusia, maka ianya memberi bekas, memberi kesan kepada amalan yang dimiliki oleh seseorang. Pengalaman yang dialami oleh Ibnul Jalad, seorang yang dikira hufaz, penghafal Al-Quran, beransur-ansur hafalannya hilang. Ayat demi ayat, surah demi surah, akhirnya habis semua. Yang dia ingat tu dia lupa semua. Berpunca daripada dia melihat kepada perkara-perkara yang haram. Oleh kerana itu, apa saja benda yang diharamkan oleh Allah dilakukan juga, dilanggar juga, pasti memberi kesan kepada diri manusia. Dan ini bukan berlaku hanya bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan umat nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam yang sebelum juga
Apabila mereka melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka pasti akan ada kesan kepada mereka, bahkan kepada nasab dan keturunan mereka sampai hari kiamat. Ayat yang dibacakan oleh Al-Fadil Tuan Imam dalam rakaat pertama ketika kita solat tadi mengisahkan berhubung dengan kaum Bani Israel. Apabila Allah Subhanahu wa taala melarang, mengharamkan mereka menangkap ikan pada hari Sabtu. Menurut Imam Ibnu Katsir, di dalam tafsirnya Ibnu Katsir, mereka bermain-main dan cuba berolok-olok dengan Allah Qadir Rabbul Jalil. Apabila larangan ini disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam, mereka berkalih dengan kepelbagaian cara yang mereka buat. Yang pertama, bagi yang berduit, yang banyak modalnya, dia sewa dan dia bayar jangkaut. Dia lalu dikaut dan dibuat laluan daripada laut terus sampai ke kawasan darat di halaman rumah dia. Kemudian di halaman rumah dia buat kolam yang besar. Ini satu cara. Lalu di kawasan permukaan laut tu dibuat benteng macam empangan. Apabila hari Sabtu ikan tu jadi banyak di laut, Allah Ta'ala uji mereka. Maka diangkatnya empangan tu menggelunsur habis. Ikan ni masuk ikut saluran dan berdiamlah di dalam kolamnya. Dan ditangkaplah ikan-ikan itu. Dengan dia mendalilkan bahawa Allah melarang tangkap ikan pada hari Sabtu di laut. Sedangkan ikan yang saya tangkap ni di darat. Jadi tak ada salah saya, ikan tu datang masuk sini. Ini satu trik dia buat. Dia bermain-main dengan Allah Qadir Rabbul Jalil. Manakala kumpulan yang kedua ada pula, dia tahan pukat tu pada hari Jumaat. Ikan yang masuknya ikan hari Sabtu, dia angkat pukat pada hari Ahad. Lalu dia beritahu, kami tak tangkap ikan pada hari Sabtu. Ni yang kami angkat ni hari ni hari Ahad, bukan hari Sabtu, kata dia. Maka kami tidak melanggar arahan Allah Ta'ala. Mereka cuba memperolok-olokkan Allah, padahal mereka memperolokkan diri mereka sendiri. Lalu kalangan yang ketiga bermesyuarat menggunakan kuasa dia, meminda tarikh, mengubah hari. Memang hari ni hari Rabu, dikira hari Kamis. Esoknya hari Jumaat, dikira hari Sabtu. Ya hari Sabtu tu kira jatuh hari Ahad. Dipindah kalender. Dengan menggunakan kuasa ni satu kumpulan pula. Makanya bila hari Sabtu ikan datang banyak, dia pukat, dia pancing, dia buat suka dia. Kerana hari itu tengok kalendernya hari Ahad, bukan hari Sabtu. Mereka meminda, macam-macam mereka buat. Tapi bila mereka melanggar arahan Allah, melakukan benda yang diharamkan. Yang ni tadi Ibnul Jalal hilang hafalan-hafalan Quran. Kaum Bani Israel melakukan benda yang diharamkan oleh Allah, bertukar daripada insan menjadi haiwan terus. Ayat yang dibacakan oleh imam tadi, sehingga disumpah oleh Allah, jadilah kamu kera-kera. Dan mereka menurut Imam Ibnu Katsir, jadi kera sungguh. Sehingga tumbuh bulu dan ada ekor, jadi beruk sungguhlah. Ada yang bertukar menjadi babi. Jadi langgar arahan Allah ni jangan main-main. Bukan sekadar hilang hafalan-hafalan Al-Quran, hilang keberkatan ilmu,
Tapi sampai hilang maruah sebagai manusia, sebagai insan, Allah jatuh menjadi seperti haiwan. Makanya lah Al-Quran itu adalah petunjuk. Al-Quran adalah peringatan bagi orang-orang yang mau mengambil peringatan daripadanya. Makanya anak-anak di kalangan mereka yang menghafal Al-Quran ataupun para masyayikh yang menghafal puluhan ribu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan sebarang-barangan tu. Mereka orang-orang yang mengusahakan diri, cuba habis-habisan menjauhkan daripada dosa. Bukan tidak berdosa, tetap mereka ada dosa. Kerana yang maksum hanyalah Nabi dan Rasul sahaja. Tetapi kerana mereka mengikhtiarkan diri untuk jauh daripada dosa ni, maka Allah Ta'ala membantu mereka boleh menghafal Al-Quran. Mereka boleh ingat puluhan ribu hadis dari ulama-ulama besar yang hebat. Mereka memiliki kekuatan untuk bangun malam, memiliki akhlak yang baik. Hidup mereka disuluh dengan nur, hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya meninggalkan perkara-perkara haram itu adalah jambatan bagi kalangan manusia yang mau menghampirkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam kisah Ibnul Jalad ini, bila dia kata saya tertengok benda haram, ada orang yang soleh tanya dia untuk meyakinkan lagi. Entah ni betul, entah tengok benda-benda haram? Dia kata iya. Tunggu. Kalau tak hari ni, esok lusa akan terjadi sesuatu yang tidak baik kepada kamu. Mungkin mengambil masa yang panjang, tapi kerana dah buat perkara haram ni, tetap akan ada impak kesan dia. Tiba-tiba berlalu masa yang lama, saya perasan, kata Ibnul Jalad, hafalan-hafalan Quran saya hilang semua, kata dia. Ini oleh kerana itu jauhkan benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Seorang guru bernama Waqi' berkata, demi Allah, saya tidak melihat ada suatu perbuatan yang dapat menjaga hafalan seperti meninggalkan kemaksiatan. Demi Allah, saya tidak melihat ada suatu perbuatan yang dapat menjaga hafalan seperti meninggalkan kemaksiatan. Betapa baiknya engkau. Ini kata Waqi'. Dia di antara sifat-sifat yang baik ini ialah meninggalkan perkara-perkara haram dan syubhat. Ada orang dia bukan tinggalkan benda haram aja, bahkan yang syubhat pun dia jauhkan diri. Ini merupakan kemuliaan, ketinggian iman dan takwa dia. Dan saya, katanya Waqi', setakat pemerhatian dan pengamatan saya, tak ada yang katanya orang yang terlibat benda haram ni, kalaulah dia tu menghafal Quran, melainkan mesti habis hilang hafalan dia. Itu yang saya tengok, kata Waqi'. Tak pernah orang yang buat dosa dalam masa sama dia boleh hafal Quran banyak. Tidak mungkin. Jadi dia ada imbangan dia antara maksiat dia dengan amalan itu. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, saya adukan kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku. Maka dia membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Dan dia berkata, ketahuilah bahawa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu tidak diberikan
kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Ini pesan Waqi' salah seorang guru kepada Imam Syafi'i. Apabila Imam Syafi'i mulai merasakan hafalannya tu macam ada gangguan lah, dia payah nak menghafal. Tentunya kita menyatakan bahawa payah nak menghafal bagi Imam Syafi'i tentu tak sama dengan istilah payah betul nak menghafal bagi Encik Syafi'i, tentu lain, ya. Maqam dia imam mazhab tu kena tengok juga. Jadi kalau dia kata saya ni dia imam mazhab, Imam Syafi'i, payah betul saya nak menghafal. Itu dia payah ke dia tu pada dia tu lah. Jangan dia ingat payah dia menghafal macam kita. Dah 60 tahun tak apa-apa, wal asri inna ataina kul wallah alam nasrah alam tarakai, yang tu kita libas sampai ke tua. Dah, dia bila payah tu ada benda. Ulama dia lain. Saya mengadu, kata dia ke guru saya Waqi'. Dia pesan satu je ke saya, kata Imam Syafi'i, tinggalkan maksiat. Memang kalau betul kamu nak kuat hafalan, tinggalkan maksiat. Itu aja. Maksiat ni yang jadi hijab, yang membentengi kamu dengan nur. Kerana ilmu ini nur, cahaya. Maka terhijab, terhalang, tak menyampailah dia. Ini setara Imam Syafi'i. Tidak ada, melainkan mesti kena tinggalkan dosa itu. Dan bagaimana kehebatan Imam Syafi'i ini kita maklum. Sering kita menyatakan antara perkara yang menjadi kehairanan orang ramai, termasuk anak-anak muridnya, bahawa Imam Syafi'i ini kemana pergi pun mesti ada gumpalan kapas dalam poketnya, dalam jubah dia. Lalu bila dia nak bergerak, nak musafir ke mana-mana, puntal-pintal kapas tu sumbat telinga, baru jalan. Dah sampai nanti baru buka. Dia mengajar dia itu ini, nak keluar, sumbat balik. Gitulah dia ni. Sehingga ditanya oleh orang kenapa begini. Katanya Imam Syafi'i, betapa tidak. Kalau aku berjalan, setiap yang aku terdengar je terus terhafal. Buat macam mana? Tu Imam Syafi'i. Belum duduk lagi pegang memang hafal betul, itu lain. Dengar je lekat, hafal dah. Kau masa dia dengar Quran, dia dengar qasidah, okey lagi. Kalau yang dia dengar lagu Serampang Laut, macam kacau. Nah, makanya saya sumbat telinga saya, kata Imam Syafi'i. Itulah bukti, kata ulama, menyungguhnya dia menjauhkan diri daripada dosa. Imam Abu Hanifah pernah 3 tahun, setengah riwayat nyebut 4 tahun tak makan ikan di kawasan perkampungan dia. Di mana di wilayah Iraq ni sungai banyak yang besar, Furat dan Dijlah, yakni sungai Tigris dan sungai Euphrates. Namun di dalam kawasan-kawasan perkampungan banyak lagi sungai di Iraq ini. Maka kawasan Imam Abu Hanifah bila dia pergi mengajar, dia lalu di beberapa kawasan sungai. Lalu satu hari dia dengar bunyi suara riuh rendah. Suara seronok lah. Kira suara happy go lucky punya. Dia dengar apa jadi riuh sangat. Dia lalu tu kawasan-kawasan rimbun hutan. Tengok tu 3-4 orang lanun-lanun darat. Dak-dak nakal ni lah. Baru lepas makan kambing. Kambing tu kambing curi. Dia pergi curi. Tak tahulah dia buat macam mana. Ada orang curi lembu, bukan kambing, lembu. Bubuh dalam kereta Datsun 120Y. Bayang tuan-tuan. Diam je lembu tu. Tangkap dia polis. Rupa-rupanya lembu tu disembur dengan riksek. Mabuk kaum. Senyap dalam tu lembu. Macam-macam teknik pencuri ni. Ada riksek kau sembuh ke hidung lembu tu, takkan nyanyi dia mabuk. Patut dia kebe-kebe duduk belakang. Jadi Imam Abu Hanifah dengar dia orang berborak. Rupanya
Mereka baru lepas anulah buat macam barbecue lah. Kambing tu sah kambing curi. Dia lalu. Orang ni pun berlalu. Dan mereka bila dah makan, tulang-tulang kambing tu dibuang dalam sungai. Abu Hanifah lalu ternampak beberapa ekor ikan mematuk-matuk daging lebih-lebih kat tulang tu lah. Daging kambing tu. Digigit makan di ikan. Start hari tu bawa ke depan 3 tahun. Dia tak makan ikan dalam hidup dia. Hanya lepas pada tu kata riwayatnya baru dia mula makan balik. Bila ditanya kenapa? Karena kata Abu Hanifah, saya dah tanya. Kira-kira macam pakar-pakar perikanan lah. Nelayan-nelayan di kampung dia tu. Putaran, circulation, kehidupan ikan tu berapa lama? Start daripada dia bertelur, beranak, menetas besar-besar, mati. Berapa lama? Katanya, kebanyakan orang 3 ke 4 tahun. Maka 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun tu saya tak makan ikan. Supaya generasi yang makan cebis daging-daging dekat tulang kambing curi tadi, habis dah pupus generasi ikan tu. Maka yang ada lepas 4 tahun generasi baru. Yang tu daging dia halal. Yang ikan yang sebelum tu dah makan daging haram. Daging ikan tu haram bagi aku walaupun halal bagi kamu. Itu warak. Itu takwa tu. Makanya jangan pelik. Dia haibat Abu Hanifah. Benda haram tu dia jaga. Abu Hanifah juga seumur hidup dicatatkan tak pernah seumur hidup makan buah limau sampai dia meninggal dunia. Imam Abu Hanifah. Berpunca daripada di Baghdad pada masa itu, pencuri-pencuri buah limau seluduk ni banyak. Aku tak nak, kata Abu Hanifah, termakan limau yang syubhah. Nanti terkena limau curi, makan tu kan terhijab, hilang hafalan-hafalan aku semua. Itu padahal ialah kalau ke hukum kita bukan tahu, janganlah tanya. Ini limau awak jual ni limau seluduk. Tak payah tanya, beli makan je lah. Entah tanya aja masalah lah kan. Itu biasalah. Kita jangan ngecerita seluduk tak seluduk. Depan tok pekong tu 4 biji sekali lalu je. Tu dia kita jadi tok pekong telan limau tu banyak mana dah. Tara nak bawa kita bertaubat semayang balik. Bayangkan. Jadi macam mana hati kita tu tak terhijab. Ulama-ulama kita dah sebut Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal pula anak murid Imam Syafi'i. Seumur hidup pula tak makan buah tembikai. Seumur hidup anak-anak murid bawa buah tembikai, satu pun dia tak makan. Bila ditanya kenapa, kata Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga hari ini saya belum lagi jumpa hadis macam mana nak potong buah tembikai. Kita cari tiang, tak ada pisau tak ke tiang. Tak ada tiang, lambung tu dia kungfu baik benar. Macam mana? Bandingkan dengan ulama-ulama mazhab. Begitu mereka menjaga itu takwa tu. Itulah warak. Kita ni beriman, bukan tak beriman, ni beriman semua. Baki lagi takwa, kita warak tu ada ketiga. Situlah beza kita-kita. Ulama-ulama tu di situlah lebih dia tu. Dia sifat warak mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Syafi'i, tok guru dia wakil pun pesan, entah jangan buat dosa. Setara dia dah imam mazhab pun dipesan gitu. Imam Malik berkata kepada Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Ya, Imam Malik kita tahu adalah guru kepada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Wahai Muhammad, yakni Muhammad bin Idris, sesungguhnya saya melihat ada suatu keunggulan pada dirimu dan saya melihat engkau akan menjadi imam di dalam agama ini. Oleh kerana itu, jauhilah olehmu kemaksiatan, sebab
kemaksiatan itu dapat menghilangkan ilmu, atau sebagaimana yang diucapkan olehnya, au kama qal. Mungkin ada beberapa riwayat lari-lari dah sikit, tapi intipati main point yang disampaikan oleh Imam Malik pada Imam Syafi'i, enta ni anak tengok ada nur, wajah enta ni lain, gitulah. Enta punya genius, bijak enta ni luar biasa. Enta ni bukan budak biasa, akan jadi imam, jadi ketua bagi umat ni. Jadi mulai hari ni anak pesan sungguh, jagalah, jangan enta buat benda-benda haram. Menurut ceritanya ini bermula daripada waktu Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik. Saat ketika Imam Syafi'i berusia 11 tahun. Ada riwayat menyebut umurnya 10 ke 11 tahun, Imam Syafi'i sudah diangkat menjadi mufti di Mekah. Itu kehebatan ilmu dia. Dia ke Madinah kerana sudah tidak ada lagi ulama-ulama Mekah yang mampu nak mengajar dia. Itu. Mereka tanya soalan, Imam Syafi'i boleh jawab. Imam Syafi'i tanya, mereka payah nak jawab. Jadi dia punya mind Allah bagi tu tinggi. Sehingga mereka nasihat, ginilah wahai Muhammad bin Idris, cukup dah kamu di Mekah ni, pergi Madinah. Ada seorang tok guru ulama besar nama Imam Malik, Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, yang tapi mengaji dengan dia. Mengaji dan belajar kitab Al-Muwatta. Masa dia pergi belajar dengan Imam Malik kitab Muwatta tu, dia dah hafal dah 100,000 lebih hadis-hadis dalam kitab Muwatta. Dia dah hafal. Dia pergi tu nak buat semak je, nak tahqiq aja. Umur 10-11 tahun masa tu. Masa dia pergi, dia minta surat recommendation daripada Gubernur Mekah. Ulama-ulama tok-tok guru lain tu bagi tahu, entah bawa surat. Jadi senang, entah boleh mengaji dengan Imam Malik. Ambil surat, bawa. Ringkas cerita sampai di Madinah, dia ikut rombongan dagang. Mak dia bagi baju sejuk. Menangis mak dia bagi baju sejuk untuk dia pakai, jahit tangan tu, baju buruk aja. Untuk jaga jangan sakit. Sampai di Madinah, jumpa Gubernur Madinah. Imam Syafi'i perkenalkan diri. Dia kata, anak ni daripada Mekah, nak jumpa Imam Malik. Dan ada bawa surat sokongan gitulah daripada Gubernur Mekah. Jadi minta tolong sangat tuan sebagai Gubernur Madinah, tolong besok dengan saya, minta tuan sampaikan surat ni pada Gubernur Madinah. Ni kepada Imam Malik. Sebagai Gubernur layaklah tuannya. Pucat muka Gubernur ni. Dia kata, demi Allah, wahai Muhammad bin Idris, kalau sekiranya kamu memberi pilihan antara ambil surat kamu ni bagi ke Imam Malik dengan kamu suruh saya ni jalan kaki daripada Madinah pergi Mekah, sampai Mekah patah balik, saya ambil jalan kaki ulang alik daripada Mekah, Madinah ke Mekah. Sanggup saya buat tu lagi daripada menghadap Imam Malik serah surat ni. Terkejut Imam Syafi'i, kenapa macam tu? Dia kata, kamu tak tahu macam mana bengis garangnya Imam Malik ni. Oi, kamu tak kenal. Kan kalau aku menghadap tak ketahuan Gubernur ke mana, apa ke mana. Kata Imam Syafi'i, kalau tuan sudah tidak menolong, siapa lagi? Dia situ dia start tu. Ringkas cerita dia bawa juga. Pergilah menghadap, jumpalah Imam Malik, menggeletar pucat, dia serahkanlah surat tu. Imam Malik buka, dia baca je. Aduhai celakanya kamu, kata dia. Tu bahasa Imam Malik. Aduhai celakanya. Sambil dia koyak surat tu, dia hempas ke tanah. Adakah kamu mengira bahawa ilmu itu sampai kepada seseorang melalui perantaraan sokongan manusia, bukan hidayah daripada Allah? Celaka sungguh, dia baling surat. Menggeletar Gubernur tu. Kau sempat bisik, mana bisik. Aku dah cakap dah, kau tak percaya, gitulah. Mengamuk Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i tenang aja. Masa tu dia buka kalimah-kalimah menggunakan
Nahu, saraf, bayan, mantik, bahasa-bahasa Arab ni. Mula macam tu Imam Malik, lain budak ni. Lalu Imam Malik tanya, "Entah ni, wahai budak, kamu datang sini. Nak buat apa sini? Nak datang untuk apa sini?" Dia kata, "Saya nak buat semakan. Nak menyemak, nak tahqiq bacaan-bacaan hadis dalam kitab Muwatta yang tuan tulis." Marah lagi Imam Malik. Bila saya tanya, jawab elok-elok. Jangan buat bergurau-bergurau. Kamu pula nak datang nak menyemak-nyemak pula. Kitab saya tu 10,000, 100,000 hadis. Benar tuan, kata Imam Syafi'i. Saya datang nak tahqiq kerana saya telah menghafal semua hadis-hadis dalam kitab tu. Kamu ulang balik, kata Imam Malik. Yang buat cakap yang bukan-bukan tak ketahuan. Hafal. Benar tuan, saya dah hafal kitab Muwatta. Mula Imam Malik surut sikit. Kalau gitu, panjang kisah ni Imam Malik kata, baca. Tuan dak hadis yang nombor berapa? Maudhu', tajuk mengenai apa? Kalau tajuk mengenai pakaian, hadis dia nombor 1214. Ni bunyi hadisnya. Kalau tuan nak hadis mengenai minuman, hadis nombor 91. Itu cerita hadis cara minum berdiri. Hadis nombor 98. Riwayat gini. Itu cara minum duduk. Hadis nombor sekian. Itu cara layan tamu nak minum. Tuan dak yang mana? Wah, Imam Malik masa tu ini bukan sebarang. Itulah maka dia lihat. Akhirnya dia sebutlah kalimah yang kita bacakan tadi. Wahai Muhammad, aku melihat kamu ni bukan sebarang-sebarang. Kamu ni haibat, ada nur. Dan kamu akan jadi imam bagi umat ini. Maka pesanku wahai Muhammad bin Idris, hendaklah kamu menjauhkan diri daripada dosa ini. Hari awal sampai je ada pesan tu dah. Kemudian pernah saya sebut di dinding Masjid Nabawi itu tertulis hadza tariqul muluk. Ini adalah laluan raja. Laluan raja, orang besar-besar VIP lah. Jadi Imam Malik tiap-tiap hari lalu kat situ. Lalu pergi balik, dia laluan dia lah, orang hebat. Hari itu Imam Malik dia padam. Dia padam tulisan muluk raja tu. Dia tulis itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia tulis begitu. Jadi bila Imam Syafi'i pergi esok, tengok kat dinding bertulis, ini adalah laluan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Malik tulis. Imam Syafi'i pun pergi, dia tambah hujung tu, yang bodoh lagi jahil datang belajar dengan Imam Malik yang bijaksana, dia tambah. Imam Malik balik semayang, pergi pula tengok, makin panjang pula tulisan tu. Lalu dia baca, ini adalah laluan jalan bagi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang datang belajar dengan Imam Malik yang cerdik lagi bijaksana. Menangis Imam Malik, dipeluk, didakapnya. Imam Syafi'i masih budak masa itu. Alangkah tawaduknya kamu, katanya. Start hari itulah dia beritahu Imam Syafi'i ini duduk dalam rumah aku. Imam Malik lah yang siapkan makannya, minumannya. Karena dia tahu kalau tercuit dia makan minum haram, habis. Akan jadi blackout. Dia nanti payah nak ingat macam-macam lah. Begitu Imam Malik menjaga dan memelihara Imam Syafi'i. Antara pesannya itulah jauhkan diri daripada benda-benda yang haram. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, tetapi kerana mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebahagian daripada apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu wahai Muhammad sentiasa akan melihat kekhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat 13 Suratul Maidah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, memang ada di kalangan manusia diperingatkan supaya jangan buat dosa, dia langgar juga. Memang ada. Sabar. Ada setengahnya boleh dimaafkan kerana kejahilan. Ada yang kepelbagaian tindakan perlu dipulau, maka dipulaukan. Ini berlaku dalam peperangan Tabuk. Apabila ada 3 sahabat yang tidak ikut serta dalam jihad, pergi ke Tabuk, balik daripada Tabuk, mereka dipulau atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang telah melakukan kejahatan tapi dimaafkan, seperti pada hari Fathul Makkah. Semua yang berkeliling minta ampun maaf ke Nabi itu, semua jenis 06, 08 gangster Mekah semua, yang pernah 13 tahun buat jahat ke Nabi, tapi Nabi maafkan. Jadi ada kaedah-kaedah yang diaturkan oleh syarak. Ibnu Taimiyah berkata bahawa lupa itu terkadang terjadi pada esensi dan lafaznya, kerana tidak adanya pekerjaan yang berdasarkan ilmu. Ya, kadang-kadang kata Ibnu Taimiyah, lupa tu datang kerana kejahilan manusia itu sendiri. Di antara kejahilan manusia ialah sering melakukan dosa. Ini suatu kejahilan yang mesti dijauhkan, menyebabkan manusia boleh jadi banyak lupa. Oleh kerana itu Allah Ta'ala berfirman tentang Bani Israel, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keldai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ayat 5 Suratul Jumu'ah. Dalam Fathul Bari, Riyadus Salihin dan Bulughul Maram menyebutkan bahawa mereka itu seperti keldai yang punggungnya diberi beban dan dia tidak tahu apakah dia membawa kitab atau kayu. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Ayat 5 Suratul Jumu'ah, di mana ayat-ayat ini menunjukkan bahawasanya apabila manusia melanggar larangan dan perintah Allah Ta'ala, maka boleh pergi seperti yang kita sebut, seorang insan bertukar menjadi seekor haiwan. Kerana memang dalam diri manusia ada sifat insaniyah dan ada sifat haiwaniyah. Masuk insya-Allah. Tu bunyi seminit lagi. Jadi dalam diri manusia ada sifat insan dan ada sifat haiwan. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salam berhenti sekejap untuk azan fardu isya. Wallahu alam. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, khulasah ataupun kesimpulan daripada apa yang telah kita bicarakan tadi ialah bahawa dalam kehidupan ini berusahalah kita atas diri kita masing-masing untuk menjauhkan diri daripada dosa.
Karena dosa ini cepat ataupun lambat pasti dan tetap memberi kesan ke atas hati dan amalan kita masing-masing. Dengan kita menyadari dan memahami pula sebagai seorang manusia, seorang insan, Allah Ta'ala juga memasukkan sifat haiwaniyah selain daripada sifat insaniyah kepada setiap diri manusia ini. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salam telah mengajarkan satu falsafah yang agung bagi seluruh umat manusia dalam peristiwa penyembelihan ke atas anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Bagaimana yang disembelih seorang insan, tapi yang mati tiba-tibanya seekor haiwan, menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim mendidik, mengajar manusia supaya matikan dan bunuh sifat haiwaniyah itu. Hidupkanlah insan, manusia, kerananya yang mati itu kibas, seekor haiwan, namun yang hidup adalah Nabi Ismail, seorang insan, seorang manusia. Maka kalau mau selamat, memiliki kekuatan, menjauhkan diri daripada dosa, tinggalkan sifat-sifat haiwaniyah. Berdirilah atas latifah rabbaniyah, dengan mata hati menyuluh akan semua petunjuk yang didatangkan oleh Allah Qadi Rabbul Jalil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan kebaikan kepada kita semua. Kita tangguh dengan tasbih kifarah suratul Asr, dan kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور بالعلم قلوبنا، واستعمل بطاعتك أبدادنا، وخلص من الفتان والمحن أسرارنا، واشغل بالاعتبار أفكارنا، وقنا شر وساوس الشيطان، وأجرنا منه يا رحمن، حتى لا يكون له علينا سلطان، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أعلم. أقيموا الصلاة.